Terima kasih di atas kesetiaan anda dalam 9-11. Kalau tadi kita dah cakap mengenai budak-budak kosong dengan Henny mengenai banjir. Banjir air naik, kena pandai berenang. Betul. Kalau tak nanti tenggelamlah, lemas. Tapi tenggelam. nak belajar berenang tu macam mana tu? Tapi ada orang istilah orang kata apa, sambil menyelam minum air. Tapi kalau minum air lemas lah. Dia minum tak cukup-cukup sebab air kan banyak kan. Meletup perut. Dekat laut tu. Tapi ini kita nak tampilkan hari ini antara orang yang menyelam paling lama, bukan menyelam minum air. Tak tahu lah, kita tanya dah dia minum air kita perkenalkan Encik Razwan Ismail, merupakan pencatat The Malaysia Book of Records menyelam paling lama. Bang, relax bang kan. Nampak fit lagi ya Encik Razwan? Masih lagi. Umur berapa sekarang Encik Razwan? Nak masuk 50 dah. Abang lebih tenang di mana? Di darat atau di laut? Di laut. Di laut lah, di laut darat tak tenang sangat lah. Boleh lah. Okey, tadi bercakap tadi tentang orang kata menyelam paling lama ni, bagaimana abang boleh rasa macam nak buat rekod ini, nak paling lama nak menyelam macam mana? Dia sebenarnya idea ni datang daripada kita ada ramai diver di Malaysia ya. Kita ada lebih kurang 230,000 yang berdaftar. Tetapinya kebanyakan kalau kita tengok rekod-rekod yang dia orang buat ni is daripada negara-negara luar. Jadi saya fikir kenapa kalau orang luar boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Jadinya saya buatkan rekod ni untuk jadikan dia benchmark. Untuk kalau ada anak-anak Malaysia yang nak break the record, boleh inilah. Silakanlah. Itu. Dan sebelum abang menceburi dalam bidang scuba ni, siapa abang sebelum ni? Saya macam biasa bekerja dengan orang kan. Lepas tu dia bila kita duduk di darat ni nak pergi kerja jam apa semua kan. Jadi saya pun fikir pergi diving. Pergi diving. Lepas tu bila saya start diving ni daripada tahun 92, teruslah sampai sekarang. Minat tu memang daripada dululah. Minat tu memang saya daripada kecil. Tapi minat saya suka bertukar kepada kejayaan. Saya suka antara kata-kata Cik Razwan juga. Kata apa, cabar diri sendiri ya. Orang luar boleh buat, kenapa kita boleh pecah rekod sendiri kan? Saya pun nak pecah rekod juga. Menyelam paling sekejap, naik. Menyelam paling sekejap. Okey, macam mana kalau Cik Razwan juga bersama dengan Scuba 360 dan mungkin antara memberikan pelajaran juga kepada orang mungkin nak scuba diving dan sebagainya, ada? Ya, di Scuba 360 ni kita buat full range untuk PADI punya courses. PADI ni ialah Professional Association of Diving Instructor. Jadi kita buat full range untuk courses untuk khusus selam lah. Daripada dari dia punya basic dia, daripada kita panggil open water sampai ke dive master lah. Saya sebagai seorang instructor, saya boleh latih sampai jadi dive master. Dive master ni ialah satu level yang first level yang profesional dalam PADI. Okey, tadi sebenarnya kita nak sentuh sikit lah. Kita dah cakap tentang bencana atau banjir kan. Mungkin macam mana mungkin kepada orang yang mungkin dalam keadaan panik tak sangka kan tiba-tiba banjir dan tu, macam mana pernafasan nak kawal ke dalam keadaan yang tiba-tiba tu? Dia sebenarnya kita kalau dalam air ni kita cuma perlu tenang. Yang kebanyakan yang jadi masalah ni bila kita terlampau panik, kita panik. Memang kebanyakan orang bila dia tak boleh berenang, dia akan panik. Because kita manusia ni kita didesign tak boleh survive dalam air kan. So jadi cuba relax ya. Dan insya-Allah kita boleh float, kita boleh terapung bila kita relax. Yang penting kita kena relax. Itu orang kata kata-kata yang berharga juga loh. Cik Razwan, kita tengok kan sekarang ni ramai orang menjadikan sukan orang kata scuba ni sebagai aktiviti lasak lah, aktiviti hobi macam suka-suka lasak kan. Mungkin bagi mereka yang sebenarnya tak ada pengalaman pun nak berenang tapi tiba-tiba nak menceburi bidang scuba, macam mana tu? Sebaik-baiknya saya nasihatkan dapatkan kursus renang dulu sebab bila kita tak pandai berenang, kita akan panik bila di dalam air. Jadi bila kita ada basic untuk berenang tu, dia akan bagi kita water confidence yang lebih lah. Itu dia. Lepas tu baru kita boleh pergi ambil kursus diving dulu lah kan. Pasal bukan senang. Banyak benda bila kita mengajar diving ni, dia lebih kurang ada dalam 20 lebih skill yang kita akan ajar. Jadi bila seseorang tu tak pandai berenang, dia bila dia duduk di dalam air tu, dia nak kena fikir, dia nak bernafas, dia nak kena fikir nak tengok, dia nak fikir nak
nak naik semua tu dia dalam relax, dalam otak dia tu. Okey, saya pun tertarik apabila kalau kita dapat lihat kan seperti Cik Razwan katakan tadi, kalau siapa nak pergi pecah rekod Cik Razwan silakan. Tapi Cik Razwan sendiri pernah tak rasa macam okey rekod dah ada, Cik Razwan nak pecahkan rekod sendiri ada tak lepas ni? Memang ada. Sebenarnya saya ada dalam perancangan untuk set the new Guinness World Record sebenarnya. Buat masa sekarang rekod tu ialah lebih kurang kalau tak silap saya dalam 108 jam. Ya, tapi biasalah masalah saya yang paling besar ialah sponsor. Pasal bila kita nak buat benda-benda macam ni, dia punya cost tinggi. Cost dia tinggi, kita punya training, kita punya logistik dia tinggi. Daripada sponsor-sponsor boleh menaja. Ini dia Cik Razwan Ismail, antara pemegang rekod menyelam paling lama. Lepas ni kita nak saksikan Guinness World of Record insya-Allah juga kan. Insya-Allah juga kan. Okey, baik. Dalam keadaan mungkin dapat penyelam paling jauh dah berapa jam gitu, kalau kita lihat kan apa yang mungkin tekanan dihadapi, mungkin ada fikiran-fikiran yang mungkin boleh ceritakan dengan penonton sendiri. Dia sebenarnya bagi saya itulah masa yang paling aman, 24 jam yang paling aman dalam hidup saya. Wow. Saya punya heartbeat masa tu cuma 36. Okey. 36 beats per minute. Memang rendah. Dan saya pukul 8 malam tu saya tidur. Pukul 10 because saya tukar tank tu every 2 jam. Jadi pukul 10 saya tidur. Pukul 12 saya bangun, pukul 2 saya bangun. Dan banyak orang tanya macam mana tidur dalam air. Itu soalan mungkin yang soalan seterusnya. Pejam mata je lah. Tak ada fikir apa-apa ke Cik Razwan, macam apa-apa risiko kemungkinan akan berlaku ke? Boleh tapi pula itulah terlena? saya kata bila kita dah sampai satu level confidence yang macam tu, dan kita tahu yang kita selamat, dan kita tak ada fikir apa sebenarnya, kita tak ada fikir apa. Jadi dalam kepala tu memang tak ada apa. Dia orang kata you choose what to think when to think. So memang masa tu paling relax lah bagi saya. Dia punya cabaran paling besar ialah bosan. Kita nak duduk satu tempat 24 jam. Memang bosan. Itu ini. Orang-orang hebat cakap bosan. Kalau kita kat situ macam mana? Panik saya rasa. Itulah kan. Jadi kalau saya tak boleh. Sebab saya kalau tidur menganga mulut. Air masuk. Masuk tak boleh, tak boleh. Timbul pula kan. Tak boleh. Jadi nak kontrol macam mana? Kadang kita tak saya pakai yang full face mask tu. Jadi dia cover kita punya muka terus, dan kita bernafas seperti biasa ikut hidung. Jadi dia tak ada masalah tu. Tapi masalah dia kita kena tidur meniarap. Kenapa teknik? Kena tidur teknik menerap ke ataupun pasal tank tu di belakang saya. Jadi tak boleh nak terlentang kan. tak mengiring ke pun tak boleh juga. Tak boleh. Saya tu dia tidur tu dalam keadaan yang orang kata neutrally buoyant. Dia tak ternaik, dia tak turun. So dia macam tu sahaja. Yalah itu bagi saya itulah masa yang paling aman lah dalam hidup saya 24 jam. Yalah macam rekod yang nak yalah kita tahu paling lama. Jadi selepas tu mungkin abang boleh rasakan macam okey ni dah paling lama dah boleh pecah rekod, boleh naik lah ataupun macam mana masa tu? Dia bila kita dalam zone kita tu kita tak fikir. Kita tak dia time tu kita tak fikir langsung. Tetapinya bagi saya cabaran yang hebat dia setengah jam sebelum saya naik. Okey. Pasal kita dah keluar daripada zon kita tu. Jadi kejap-kejap kita tengok jam. Kejap kita tengok jam kan. Bila nak naik dan kita fight kita punya urge nak naik pasal dia kata kita dah lama sangat dalam air kan. Jadi kita nak naik. So setengah jam yang last tu memang torturing lah. Yang 23 jam setengah tu tak ada masalah apa. Dia macam kita nak buka puasa dah. Lagi dekat puasa lagi kita rasa tak sabar, tak tahan kan. Jadi selepas naik dekat darat tu ada siapa yang menunggu masa tu? Kita tak tahu kan dalam kan tenang, dah naik tu macam mana? Masa saya di dalam setiap 1 jam tu ada setiap 2 jam tu ada satu orang safety diver saya akan bersama dengan saya. So dia orang ni rotate. Dia orang rotate 2 jam satu orang, 2 jam satu orang. Dan kadang-kadang isteri saya turun tengok borak-borak kan. Yang saya naik tu masa tu saya buat di Salang Jati di Tioman. Ramailah orang tunggu. Isteri saya yang anak saya semua ada lah di sana kan.
Jadi memang ramai orang masa tu. Kebetulan pula masa tu musim cuti tak silap saya. Memang ramai orang. Nak tanya juga bang, 32 jam dalam air. Macam mana abang makan? Macam mana abang minum? Makan kita buat saya buat liquid diet. So maknanya kita minum sahaja. Makan alah kita boleh puasa lah, tak apa. Tak boleh nak makan beria ya macam sekarang ni kalau kan. makan kan dia nak pergi tandas pula susah pula kita kan. Jadi semua minum sahaja. Yalah, tak boleh lah tiba-tiba teringin masa tu pula nak makan nasi lemak ke, tak boleh bang. Tak boleh bang. Tak boleh lah, untuk rapung susah. Susah juga kan. Okey, antara kita nak tahu lah cabaran-cabaran lagi sebenarnya duduk ataupun dalam kondisi yang dalam air begini kan tak mudah sebenarnya kalau disangka kan. Jadi mungkin ada orang juga yang macam abang katakan nak pecah rekod abang sendiri, mungkin apakah persiapan sendiri pun, mental fizikal sendiri? Dia persiapan yang paling penting bagi saya mental. Diving ni atau menyelam ni semua orang boleh buat. You bagi dia tank, you bagi dia peralatan, dia boleh menyelam. Masalahnya dia nak duduk satu tempat 24 jam. Di satu tempat yang dia tak boleh bergerak jauh. Pasal you nak simpan tenaga seboleh-bolehnya dan nak jimatkan you punya nak kurangkan pernafasan you. Dia mental torture tu yang paling penting nak kena atasi lah. Itulah orang cakap kan, kalau dah start menyelam memang akan jatuh cinta lah dengan dunia hidupan laut kan. Mungkin abang boleh kongsi sikit apa istimewanya dalam laut tu, apa hidupan laut yang membuatkan abang rasa macam nak menyelam saja? Saya daripada kecil lagi saya punya apa orang kata idola dia Jacques Cousteau. Zaman-zaman saya grow up dulu Jacques Cousteau and the Calypso. Masa tu TV hitam putih. Daripada situ saya tengok memang saya minat dalam laut ni dan dalam laut ni satunya dia bagi kita ketenangan. Keduanya benda yang kita tengok di bawah tu kita tak dapat di atas. Dia punya ada macam ikan yang besar, orang kata ikan besar makan orang, tak ada pun. Dia tak macam tu. Mungkin waktu tu ikan tu dah kenyang kot. Dah, dia memang tak macam tu. Tapi sebenarnya betul bila orang dah pergi ke dasar lautan ni nampak ikan-ikan colourful, dia jadi macam kawan semua yang ramai kan. Kan? Itu kalau kita tengok ada video-video diving kan baru bermula gitu, itu adalah kehidupan yang baru sebenarnya. Tak sama dengan darat. Bagi orang-orang baru ni dia memang dia tengok Nemo tu pun dia excited sebenarnya. Pasal for the first time dia dapat tengok benda yang dia tak pernah tengok. Katalah dia dah 30 tahun hidup 30 tahun dia tak pernah tengok benda tu dalam environment dia sendiri. Selalu tengok kat TV je kan. Aquarium kan. Sekarang ni you duduk di depan dia dan tengok dia bergerak macam tu kan. Jadi kepuasan dia tu. Dan bagi kita sebagai seorang instructor atau trainer ni contohnya macam you datang ke pulau, tak reti diving, tak reti menyelam, tak tahu apa. Tetapi bila you balik daripada pulau 4 hari punya trip tu, you adalah seorang certified diver. Bagi kami itulah kepuasan kami. Dan abang, apakah ciri-ciri yang melayakkan seseorang itu untuk menjadi diver, penyelam? Dia yang pentingnya ialah kita kena salah satunya ialah kita kena hormat laut ni kita kena jaga laut kita dan kita kena jadi satu orang penyelam yang orang kata kita tak buang sampah merata, kita tak patah coral so kita kena jaga. Dan yang penting sekali itu ialah ikut apa yang kita bagi arahan masa dia belajar untuk ambil course tu. Dan selepas tu dia kena dive selalu, dia kena pergi selalu menyelam. Sebab menyelam ni dia sebenarnya ialah satu sukan yang experience based. Dia bukan kata you dah menyelam 10 tahun tapi you baru ada 100 dive. Kalau lagi satu orang tu dia baru menyelam 5 tahun tapi dia ada 300 dive. Maknanya orang yang ada 300 ni ialah orang yang lagi experience. Dalam selam ni dia tak ada seniority. Dia experience based. Experience pengalaman. Experience. Okay. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cik Razwan Ismail dan juga merupakan pencatat The Malaysia Book of Records menyelam paling lama, dan kepada anda yang mungkin nak follow Instagramnya di Scuba 360, Scuba 360. Jadi mungkin nak menaja sponsor selepas ini, nak buat World of Records, silakan. Okey, boleh ke Instagram Scuba 360. Baik, terima kasih Cik Razwan sama kita, dan kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. Okey, bersama dengan rakan penyampai kita dalam Buletin Bernama selepas ini.
911 menampilkan pelbagai segmen menarik khas buat anda. Saksikan 911 setiap Isnin hingga Jumaat 9 pagi. Hanya di Bernama News Channel. Perkongsian laporan antara Bernama